Okey, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel Adi Motoran Vlog. Okey, hari ni aku nak kongsi dengan korang satu benda yang mungkin korang selalu dengar kan. Kita selalu dengar satu motor bila keluar, mesti kita dengar nama dia apa, model dia apa dan cc dia berapa. Jadi apa yang aku nak kongsi hari ni, apakah maksud cc ni? Yang tu aku nak kongsi dengan korang. Mesti ramai yang tak tahu apakah maksud cc. Pada orang yang mungkin pomen-pomen, dia mungkin tahulah apa maksud cc ni kan pada motosikal, sesebuah motosikal tu. Jadi kalau korang nak tahu, korang kena tonton video ni sampai habis. Sebelum kita tengok intro, yang paling penting korang tekan butang subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Okey, jadi jom kita tengok intro. Okey guys, jadi apakah maksud cc pada motosikal ni kan? Setiap motor mesti ada cc dia yang berbeza-beza lah. Ada yang 125, 110, 150, 250, sampailah 1000 cc ke 2000 cc pun ada. Jadi banyak orang yang tak tahu apakah maksud cc ni. Cc tu dia singkatan kepada perkataan sentimeter kubik ataupun dalam bahasa Melayunya sentimeter padu lah. Pada sesebuah enjin motosikal. Dan cc ni juga adalah satu ukuran isi padu pada silinder motosikal. Setiap silinder motosikal lah. Kira isi padu ni tak kira lah motor tu sisi kecil ke sisi besar ke, tapi kalau dia silinder tunggal, dia punya perkiraan dia 3.14. Itu untuk dia punya perkiraan isi padu lah. Motor yang single silinder. Okey, jadi untuk perkiraan dia tu nanti aku akan ajar cara nak kira cc sesebuah motosikal. Okey, sebab apa aku bagi tahu dengan korang isi padu untuk sesebuah enjin tu, sesebuah silinder motosikal adalah 3.14. Sebab apa? Benda ni akan membantu untuk aku ajar korang untuk kira berapa cc motosikal dengan tepat, bergantung kepada sentimeter padu ni tadi, iaitu 3.14. Okey guys, jadi sekarang aku akan ajar korang macam mana nak kira cc untuk sesebuah motosikal tu lah dengan tepat. Sebab apa? Walaupun kadang motor ni dia tulis 150, belum tentu cc dia tepat-tepat 150. Kadang-kadang 148, 147 macam tu kan, dia tak cukup 150 sebenarnya. Okey, jadi apa yang kita nak tahu macam mana nak kira, jadi mula-mula kita kena tengok formula dia dulu. Macam mana nak kira tu pada mula-mulanya. Jadi korang kena kenal formula dia. Aku akan letak kat sini formula dia, korang kena tengok. Okey guys, pada rumusan ataupun formula yang korang tengok ni, dia tulis VS iaitu volume silinder, D adalah diameter silinder, yang S tu adalah luas titik mati atas dan luas titik mati di bawah untuk piston kita turun naik tu. Yang tu, ataupun korang nak senang tahu, biasanya kalau korang tengok spesifikasi motosikal, dia akan tulis bore dan stroke. Bila bore tu adalah diameter silinder, untuk stroke tu adalah bahagian dia turun naik dia tu lah, berapa banyak bukaan turun naik dia tu. Titik mati di atas, titik mati bawah dia tu berapa, kira berapa banyak dia turun, berapa banyak dia naik. Yang tu perkiraan dia kan. Jadi kita kena tahu rumusan ni sebelum kita kira cc motosikal kita. Okey, sekarang kita tengok contoh untuk perkiraan cc motosikal. Jadi kita ada contoh kat sini, Suzuki Smash 110, 110 cc. Sebab apa? 110 ni pun dia bukan tepat-tepat 110 lah. Jadi korang tengok dekat sini ada cara perkiraan dia. Mula-mula kita nak kira cc ni, korang kena tengok spesifikasi yang bila keluar satu-satu motor, dia akan bagi tahu spesifikasi dia apa semua kan. cc berapa, bore and stroke berapa, horsepower berapa. Kat situ korang boleh tengok, dia ada tulis nanti. Dan kita ambil bore dan stroke tu. Jadi contoh kat sini, bore dan stroke dia 53.5 kali 48.8 mm. Yang tu bore dan stroke dia. Lepas tu kita tengok dia punya cara perkiraan di bawah. Okey, yang di bawah tu adalah contoh cara perkiraan dia. V iaitu volume silinder tadi, yang V dia darab dengan D
D tu kena darab 2 kali, lepas tu baru dia darab dengan S. Jadi korang boleh tengok yang belah bawah lagi. Jadi bila dah kalikan 3 tu, dia ada diameter silinder kali dengan volume silinder. Diameter silinder tu kena kali 2. 2 kali dia punya nombor lah. Macam tadi 5.3 tu, contoh kan, 53 kali 5.3, lepas tu berapa kan. Lepas tu korang tengok bawah dia. Sebelum tu dia mesti bahagi dengan 4000. Kena bahagi dengan 4000. Okey, jadi untuk perkiraan dia yang paling bawah tu lah contoh perkiraan dia. Okey guys, daripada rumusan tadi tu ni, ini adalah jalan kerja kiraan akhir, iaitu dia letak dalam kurungan VS dalam kurungan 3.14 kali dengan 53.8 kali 53.8 dan kali dengan 48.8. Lepas tu bahagi dengan 4000. Korang akan dapat jawapan dia seperti yang dalam kurungan dekat bawah tu adalah jawapan dia, 109.6, iaitu jawapan dia. Maknanya sisi dia tadi 110, tak tentu lagi tepat 110. Jadi sekarang ni sisi dia yang tepat adalah 109.6. Dia tak sampai pun 110. Jadi itu cara korang nak kira sisi sesebuah motosikal lah. Jadi sebenarnya sisi ni adalah isi padu silinder motosikal. Dia punya boost dan stroke dia. Boost dan stroke tu. Jadi itulah cara nak tahu korang punya sisi dan apakah maksud sisi ni sebenarnya, iaitu sentimeter kubik ataupun sentimeter padu. Itulah maksud dia. Jadi video hari ni hanya aku nak bagi tahu kat korang apakah maksud sisi tu. Sebab sebelum ni dekat video yang aku sebelum ni ada orang bertanya lah, apa maksud sisi ni kan, macam mana nak kira sisi motosikal ni kan. Jadi video ni aku kongsikan untuk korang tahu apakah maksud sisi dan cara untuk kira sisi motosikal dengan tepat. Jadi sebelum apa-apa, korang kena subscribe dulu dan tekan butang loceng untuk notification jika video ini memberi manfaat kepada korang. Dan jangan lupa, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Tabik sering aku bagi pada barisan hadapan, berperang dengan virus nyawa menjadi cagaran. Sekarang aku salut dan semua yang bagi harapan. Tidak kisah apa bangsa semoga diberkahi Tuhan. Corona kau berbahaya, silap sikit hilang nyawa. Hadir macam halimun dan tiada siapa yang perasa. Corona kau tak percaya hadir macam Hayabusa. Cuma ada dua pilihan, sembuh atau ke kuburan. Corona kau telah datang, ada insan sudah insaf. Dulu malah sembahyang, kini laju dalam saf. Dulu selalu dengar tembakan PUBG dari jiran, sekarang selalu dengar alunan suara jiran baca Quran. Salam dari kami 7 Hasle Kinabalu, Repo bawa tanah, gerakan bawa bayu. Tolong hadam, tolong simpan apa yang kami coba sampaikan. Dalam bahasa ada pesan, jadi simpan jadikan pedoman.